Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa jahada jihadahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang yang berbahagia ini kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid untuk kita sama-sama mendengar sedikit perkongsian ilmu dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadakan majlis berbuka bersama-sama insya-Allah. Yang keduanya, saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi majlis Ustaz Syauqi kerana menjemput saya memberi sedikit perkongsian, dan tidak lupa juga kepada pihak masjid, jutaan terima kasihlah kepada pihak masjid, pengurusi AJK dan semua sekali, dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Aliyah bin Razak yang hadir bersama pada petang ini, dan juga semua hadirin muslimin dan muslimat yang bersama kita pada petang ini. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan mengadakan sedikit tazkirah ataupun perkongsian lah untuk kita sama-sama memperingati Hari Arafah. Jadi yang pertamanya, kita sebagai seorang Islam, mengapa kita kena memperingati Hari Arafah dan juga hari-hari yang penting dan besar di dalam Islam. Jadi benda ini disebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, kamu kena peringatkan mereka, iaitu Yahudi, Bani Israel, tentang hari-hari Allah. Apa makna hari-hari Allah? Iaitu hari-hari yang besar yang Allah Ta'ala berikan nikmatnya kepada Bani Israel. Banyak kisah dan peristiwa Allah Ta'ala beri nikmat kepada Bani Israel, selamatkan mereka daripada Fir'aun, turunkan kitab Taurat kepada mereka, dan macam-macam lah nikmat yang Allah Ta'ala beri. Jadi hari-hari yang penting dan besar di sisi agama, di sisi Allah Ta'ala ni mesti diperingatkan. Walaupun cerita ni berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala suruh dia peringatkan Bani Israel, tapi kaedah yang kita belajar dalam ulumul Quran, dia kata al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran yang diambil daripada Quran ni dengan lafaz yang umum, bukan dengan sebab yang khusus. Lafaz umum tu Tuhan kata peringatkan hari yang penting ni di sisi agama. Walaupun peristiwa tu berkaitan dengan Nabi Musa, tapi kita ambil pengajaran secara umum. Jadi hari ni kita dalam setahun kita ada beberapa hari lah yang besar dan yang penting dalam agama, dan Allah Ta'ala suruh kita peringatkan hari ni supaya orang sedar, supaya orang mengambil perhatian, dan supaya orang ni merebut peluang yang ada. Kita sendiri pun kadang-kadang kalau tak peringat, kita tak teringat. Hari-hari penting bulan Ramadan, hari-hari penting Lailatul Qadar, hari raya dan yang seumpamanya, dia ada persediaan yang khusus, ada amalan yang khusus pada hari tersebut yang perlu diperingatkan. Kita berterima kasih kalau peringat kepada kita hari penting dalam kehidupan dunia kita. Lain ni budaya, lain ni ingat hari jadi, ingat anniversary kahwin dan seumpamanya. Kalau tak teringat jadi masalah, ada kena marah dan macam-macam tau. Jadi kita gitu juga, hari utama di sisi agama yang ada pahala ada tu, lebih patut lagi diperingatkan berbanding dengan hari-hari dunia. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah bila kita kata kita nak menghayati dan memperingati Hari Arafah ni. Bila kita sebut Hari Arafah, apa makna Hari Arafah? Apakah yang dimaksudkan dengan Arafah tu? Memanglah kalau kita pergi Mekah hari ni, Arafah ni satu tempat lah yang mana orang buat haji, dia wukuf di situ. Tapi mengapa dinamakan Arafah? Benda ni ada beberapa pandangan ulama Arafah ni. Yang pertamanya, dia kata Arafah ni kerana manusia ni berkumpul daripada seluruh dunia, berwukuf, duduk di Arafah tu. Jadi daripada perkataan bahasa Arab, ia berasal daripada perkataan Arafah. Arafah ni makna tahu, makna kenal. Bila ramai orang berkumpul di padang Arafah tu, berlaku ta'aruf, saling berkenalan. Dan memang itulah sebahagian daripada tujuan ibadat haji ni,
menghimpunkan orang Islam dan berkenalan antara satu sama lain, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai sekalian manusia, kami ciptakan kamu daripada seorang lelaki dan juga seorang perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kamu ni pelbagai bangsa dan puak supaya kamu saling berkenalan. Ini antara matlamat utama daripada penciptaan manusia dan juga daripada ibadat haji itu sendiri, supaya kita ni berkenalan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia dari kalangan kamu di sisi Allah adalah paling bertakwa. Tak kira dah duduk di Arafah tu warna kulit benda pun, hitam ke putih ke, dah kira. Yang paling bertakwa, yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Itu sebab yang pertama lah, kata ulama, dinamakan hari itu sebagai Arafah, kerana saling berkenalan pada hari tersebut. Ada pandangan kedua mengatakan dinamakan sebagai Arafah ni ialah kerana apabila Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi Ibrahim AS supaya membina Kaabah bersama dengan anaknya Nabi Ismail AS. Setelah siap tu, Allah Ta'ala hantar malaikat Jibril supaya mengajarkan kepada Nabi Ibrahim bagaimana cara membuat ibadat haji. Membuat ibadat haji. Jadi setelah daripada malaikat Jibril mengajar satu-satu ni, malaikat Jibril tanya Nabi Ibrahim, A'arafta, adakah kamu telah tahu dah, faham dah ibadat yang diajar ni? Jadi daripada situlah dinamakan sebagai Arafah. Situ dinamakan sebagai Arafah. Dan yang ketiganya, ada pandangan ulama mengatakan dinamakan sebagai hari Arafah ni ialah kerana pada hari orang jemaah haji ni berwukuf di Arafah, hari ini orang ramai-ramai berdoa meminta keampunan daripada Allah Ta'ala, mengakui dosa masing-masing, dan juga meminta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sini timbul pengakuan dosa dan meminta ampun daripada dosa. Pengakuan ni dalam bahasa Arab dia panggil iktiraf. Daripada Arafah juga. Dia mengakui Arafah juga. Dia mengakui dosa dia, dan benda ni disebut dalam hadis yang sahih. Allah Ta'ala kata, dalam hadis tu disebut Allah Ta'ala ni berbangga di hadapan para malaikat. Dia kata, kamu tengok hamba-hamba aku duduk di padang Arafah semata-mata kerana beribadat, bertaubat dan meminta keampunan daripada aku. Tengoklah, kata Tuhan, mereka nak benda hari ini luluh belaka. Allah Ta'ala berbangga ramainya orang yang berhimpun di Arafah, mengakui dosa, berdoa kepada Allah Ta'ala, hari ini nak benda khabar je, luluh belaka hari ini. Jadi atas dasar tu dinamakan sebagai hari Arafah. Jadi ada lagi lah beberapa pandangan-pandangan yang lain. Cuma kesimpulannya ialah pada hari Arafah ni, kerana saling berkenalan, kerana saling mengakui dosa dan juga mempelajari ilmu berkenaan dengan ibadat haji, dinamakan benda itu sebagai hari Arafah. Kemudian bila kita kata berkenaan dengan hari Arafah ni, antara sebab penting dan mulia hari Arafah ni ialah ada satu riwayat yang berlaku di zaman Sayyidina Umar. Ada orang ahli kitab, dia kata kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata ada suatu hari, ada suatu ayat Al-Quran yang aku baca. Jadi dia ni bukan orang Islam, dia orang ahli kitab, mungkin Yahudi gitulah. Dia kata pada Sayyidina Umar, dia kata, aku ada terbaca satu ayat Al-Quran yang turun pada suatu hari, yang mana ayat ni, kalulah ada dalam kitab Taurat kami ni, pasti hari yang turun ayat tu kami akan jadikan sebagai hari perayaan. Nak khabar besarnya makna ayat tu, kalulah ayat tu ada dalam kitab Taurat. Hari yang ayat tu turun, kita akan buat air raya. Nak khabar besarnya ayat tu. Sayyidina Umar kata dah ayat benda yang besar sangat, yang penting sangat ni. Dia kata pada hari Arafah tu turun ayat Al-Quran ketika Nabi berkhutbah Hajjatul Wada. Turun ayat Quran, Allah Ta'ala kata,
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu dan aku cukupkan segala nikmat aku kepada kamu dan aku redha Islam sebagai agama kepada kamu. Jadi hari Arafah ni Allah Ta'ala isytihar agama Islam kita ni sempurna. Jadi sebab tu Yahudi kata, kalau kena kaku ayat ni turun pada hari Arafah ni, dalam kitab aku ada ayat tu, hari ayat tu turun jadi hari raya. Jadi hari ni hari Arafah ni sempurna agama kita. Dan alhamdulillah lah, agama kita ni sempurna sungguh. Kalau kita tengok bandingkan dengan agama-agama yang lain, agama lain ni dia bukan cara hidup, dia bab semayang je. Berbeza dengan Islam. Islam cara hidup. Kalau kita baca kitab fiqh, bermula dengan bab air bersuci, berakhir dengan bab jihad dan juga kepimpinan negara. Daripada hak paling kecil sampailah hak paling besar, ada berlaku. Sebab tu orang Yahudi tu kata, kalulah ayat ni turun kepada kami, hari ayat tu turun jadi hari raya. Semua gembira, alhamdulillah, syukur pada Tuhan, sempurna agama. Itu sebab tu kita kata penting hari Arafah ni hari kesempurnaan agama. Kita bangga dengan agama kita, agama Islam, agama kita ni cukup lekat. Nak bab benda ada belaka garis panduan dia. Daripada urusan peribadi sampailah urusan negara, sampailah hubungan antara bangsa, semuanya ada dalam agama Islam. Kalau kita buka kitab agama lain tak jumpa bab hubungan antara bangsa. Tak jumpa dah bab pemerintahan negara. Tak jumpa bab pewarisan harta pusaka. Banyak tak ada. Tapi kita ada berlaku. Sebab tu kita bangga dengan Islam. Mujur kita orang Islam. Tak, kita bangga. Hari ni hari yang penting, hari yang besar. Dan juga kemudian bila kita cerita pasal nama dan juga kepentingan hari Arafah ni, suka juga kita nak sebut apa yang disebut oleh Sultanul Ulama Al-Izz bin Abdul Salam. Dia kata hari yang penting dalam Islam ataupun masa yang penting dalam Islam, hari penting dan masa penting ni sebenarnya di sisi Allah Ta'ala, masa dan hari apa pun sama je. Hari, sebab masa dan tempat, benda ni adalah makhluk Allah Ta'ala belaka. Mekah dengan masjid terbaru, semuanya adalah makhluk Allah Ta'ala. Hari dan masa ni kalau kita tengok, hari Arafah ke, hari biasa ke, di sisi Allah Ta'ala ni sama saja. Tapi lebihnya hari dan tempat ni kerana benda yang berlaku di masa tu dan di tempat tu. Jadi Allah Ta'ala menjadikan istimewa hari Arafah, malam Lailatul Qadar dan seumpamanya, kerana Tuhan nak menunjukkan rahmat dia, nak memberikan kelebihan dia, nak menunjukkan kemurahan dia. Bagi Allah Ta'ala sama je, hari Arafah ke, hari tak Arafah ke, Tuhan tak mendapat sebagai manfaat daripada hari ni. Masa kita kata Mekah, memanglah bagi kita Mekah tempat suci, masjid terbaik, tak samalah tarikh dengan masjid Mekah, walaupun dia rumah Allah Ta'ala juga. Bagi Allah Ta'ala sama je tempat dengan masa ni, semua adalah makhluk dia. Tapi Allah Ta'ala melebihkan suatu tempat, suatu masa kerana dia nak menunjukkan rahmat dia, nak menunjukkan kemurahan dia, supaya kita yang dapat faedah. Mujur Tuhan buat Mekah pahala 100,000 kali ganda. Boleh kita merasa gaji besar. Dan kalau sama belaka, dak rasa apa, kita sikit lah. Macam hari Arafah gitu juga. Kerana lebihnya hari Arafah, hari mustajab doa, hari turun rahmat Allah Ta'ala dan macam-macam, kita boleh merasa pahala yang banyak. Yang untungnya kita, bagi Allah Ta'ala tak ada untung benda, sebab Allah Ta'ala tidak berhajat kepada apa-apa pun. Allah Ta'ala tak perlu kepada apa-apa. Orang tak semayang pun Tuhan tak rugi, orang semayang pun Tuhan tak jadi kaya. Tuhan Allah Ta'ala tu sedia adanya, dia tidak memerlukan kepada apa-apa. Kemudian bila kita kata hari Arafah ni hari yang penting, hari yang besar, sebesar mana penting dan bernilainya hari Arafah ni? Sebab itulah dalam hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, ia kata, ma min ayyamin
ahab al-amalu salih ahab al-amalu fihi ahab al-amalu apa nama ni, tidak ada hari, senang Melayu lah, yang amalan soleh padanya itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala lebih daripada 10 Zulhijjah. Dan 10 hari yang pertama Zulhijjah ni termasuklah juga hari Arafah. Hari Arafah. Jadi sini timbul bila Nabi kata hari Arafah ni amalan baik pada dia tu paling disukai oleh Allah Ta'ala. Paling disukai oleh Allah Ta'ala, termasuklah hari 9 Zulhijjah ni. Timbul pula persoalan, dah mana lebih hari Arafah dengan 10 akhir Ramadan dan juga malam Lailatul Qadar. Ni. Sebab ada juga hadis yang lain Nabi sebut khairud du'a'u Arafah. Sebaik-baik doa ni doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maknanya sebaik-baik doa pada hari Arafah, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan nabi-nabi sebelumku menyebutnya ialah la ilaha illallah, tiada sekutu baginya. Jadi di sini ulama cuba menggabungkan. Kalau kita baca pasal kelebihan bulan Ramadan 10 yang akhir dan juga malam Al-Qadar, disebut Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik pada 1000 bulan. Kemudian kita baca pula hadis Nabi kata hari yang terbaik, yang paling disukai oleh Allah Ta'ala beramal padanya ialah 10 awal Zulhijjah. Dah mana lebih baik sebenarnya? Hari Arafah ke, malam Al-Qadar ke, 10 akhir Ramadan ke, 10 awal Zulhijjah? Jadi di sini ulama menggabungkan kesemua Al-Quran dan hadis ni, dia buat kesimpulan, dia kata dari segi hari, siang hari yang terbaik adalah 10 awal Zulhijjah dan juga hari Arafah. Siang sekarang ni siang. Adapun dari segi amalan pada waktu malam, kata ulama yang paling terbaik sekali ialah pada malam akhir Ramadan, 10 yang terakhir dan juga malam Al-Qadar. Al-Qadar. Jadi sebab tu dalam hadis yang lain juga Nabi SAW mengatakan sebaik-baik amalan ni ialah pada hari 10 awal Zulhijjah. Jadi sahabat Nabi tanya, walal jihadu fi sabilillah, adakah lebih baik daripada jihad fi sabilillah? Nabi kata ya. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min zalika bisyai. Melainkan orang yang keluar berjihad dengan nyawa dan harta dia, dan dia tidak kembali dengan sesuatu apa pun. Jadi amalan yang kita buat di 10 Zulhijjah ni, baca Quran, puasa, berzikir, berdoa kepada Allah Ta'ala, istighfar kepada Allah Ta'ala, lebih baik daripada jihad fi sabilillah pada hari 10 akhir ni. Melainkan ulama kata jihad yang fardu ain. Jihad fardu ain tu tak boleh nak elok lah. Jihad fardu ain ni tak boleh nak elok dah. Apabila musuh berada di sepadang negara Islam ataupun telah menceroboh ke dalam negara Islam, wajib semua orang ni kena berjihad fardu ain. Isteri tak perlu minta izin suami. Siapa dia yang mampu angkat senjata, orang tua, orang puang, kanak-kanak sekalipun, wajib. Tak boleh nak elok dah tu. Ni kita cerita jihad yang tidak fardu ain, ya. Maka amalan pada 10 Zulhijjah tu adalah lebih baik daripada jihad yang tidak fardu ain fi sabilillah. Melainkan Nabi kata orang tu keluar pergi perang, bawa diri, bawa harta benda, tak balik belaka. Harta pun tak balik, tuang pun tak balik, mati syahid, barulah boleh lawan. Jihad daripada barulah boleh lawan kelebihan 10 awal Zulhijjah. Jadi kita ni nak perang tak tahu bila nak perang. Tapi kita nak pahala banyak, maka kita usahakan pada hari ni jangan kita lupa istighfar. Jangan kita lupa berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan kita lupa kita ni baca Quran, berpuasa kalau kita boleh puasa, baik itu puasalah. Dan juga amalan-amalan yang lain, lebih besar pahala dia daripada jihad yang tidak fardu ain pada 10 ni. Nak khabar lebihnya hari 10 awal Zulhijjah, dan lebih-lebih lagi pada hari ini, hari hari Arafah. Kemudian mungkin ada juga orang kata dah Mekah wukuf kemarin, kita sini hari ni tak wukuf. Dah boleh ke tak kelebihan kita beramal dan kita puasa pada hari Arafah ni? Dah Arafah Mekah wukuf kemarin. Kita hari ni dah lagu mana?
Hak tu kita cerita zaman kita hari ni. Kita cerita zaman kita hari ni dalam keadaan perhubungan ni mudah. Kita boleh tengok live di Mekah sekarang ni. Kita boleh tengok live di Mekah. Setiap masa kita boleh buka Facebook Mekah tu, Masjidil Haram, boleh buka live, kita tengok dah. Pun berlaku khilaf antara Malaysia dengan Saudi, hari pun dia wukuf. Zaman dulu, seorang ulama saya tengok dia tulis, teruk lagi. Zaman dulu, tau. Zaman hitam putih dulu, tak ada benda, tak ada alat komunikasi apa benda, tak ada. Orang mari pada Mesir, dia ikut tarikh kampung dia. Boleh jadi dia wukuf sama, tak sama dengan orang Mekah wukuf. Mekah ikut tarikh dia. Contoh kita kata tau, orang Mekah kira wukuf kemarin. Orang Mekah kira wukuf kemarin. Maka orang Mekah duduk kakak tu hak tahu, dia wukuf kemarin. Mari orang daripada Mesir, dia mana tahu, dah dulu tak ada telefon, tak ada apa benda, tak ada. Dia kira ikut tarikh kampung dia. Dah mari dulu naik unta, naik kuda tau. Mana tahu. Sampai di Arafah, dah dulu tak ada nak tanya dia, poli-poli apa benda, tak ada. Dia pun wukuf hari ni. Orang Mekah wukuf kemarin dah. Dah dulu kan? Dulu mana tahu dulu. Bukan ada kemudahan jalan raya super hari ni. Boleh tanya orang, boleh telefon, tak ada. Dulu susah lagi. Kadang-kadang wukuf hari tak sama. Tak usah kata kita duduk Malaysia ni, kita sambut hari Arafah berbeza dengan Mekah, tempat kita jauh. Orang duduk Mekah diri dulu wukuf hari berbeza-beza. Sebab ia ikut tarikh kampung dia. Dan dia mari pun dia tak tahu. Dia pergi ke Arafah wukuf, dia tak tahu. Orang lain rupanya sudah dah wukuf ataupun esok baru wukuf ke, mana dia tahu. Dulu susah lagi. Jadi sinilah kata ulama, kita ni sambut hari Arafah dan yang seumpamanya ikut tempat masing-masing. Sebab apa? Kalau kita tengok dah, dalam hadis berkenaan Nabi kata puasa. Nabi kata sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kamu kena puasa ikut anak bulan. Nampak anak bulan. Buka iaitu raya pun tengok anak bulan juga. Dia kadang-kadang anak bulan ni berbeza-beza. Dan sebab itulah juga Ibn Abbas dia kata likulli baladin ru'yatuh. Setiap negeri ni kena ikut hak dia nampak. Kita Malaysia kita nampak gini, ikut hak ni. Tempat lain dipanggil ikhtilaful matali'. Berbeza tempat terbit matahari dan anak bulan tu berbeza. Maka kita ikut tempat masing-masing. Dan Allah Ta'ala ni yang maha kaya. Tuhan tahu belaka. Tuhan tahu belaka. Tak ada masalah pun kita nampak, kita kira dengan bulan puasa kita itu hari ni, hari wukuf, hari Arafah. Maka kita sambut hari ni. Kelebihan Tuhan ni banyak. Dan orang masing-masing ni buat ikut kadar dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak beban ke orang tu mengikut kadar kemampuan dia. Sama kau kalau kita cerita macam zaman dulu tau. Orang mari wukuf di Arafah, dia tak tahu dulu kemudahan payah nak berhubung pun susah. Dia wukuf, orang Saudi wukuf kemarin contoh, dia wukuf hari ni. Dia ada qada sah. Allah Ta'ala maha adil. Setiap orang Tuhan kira ikut kemampuan dia. Dia tahu setakat tu kemudahan dia. Kalau dia tahu setakat tu, maka Tuhan terima lah. InsyaAllah gitulah kita kata tau. Kita pun gitu juga. Maknanya kita buat mengikut kemampuan kita. Setakat yang zahir bagi kita gitu, maka gitulah. Allah Ta'ala maha kaya, tak ada masalah. Dia boleh beri, hari boleh nak beri pun banyak mana pun, tak ada masalah, insya-Allah. Itu berkenaan dengan apa nama ni, sambutan hari Arafah pada hari-hari yang hari-hari yang kita sebut tadi itulah. Maknanya 10 awal Zulhijjah dan juga termasuk pada hari ini. Dan juga kemudian bila kita sebut berkenaan dengan sambutan hari Arafah ni, amalan yang kita buat di tempat kita. Dengan sekarang ni orang buat ibadat haji. Orang buat haji, dia wukuf di Arafah, dia tidur di Muzdalifah, kemudian dia pergi ke Masjidil Haram, dia dan juga ia balik melontar di Jamrah dan seumpamanya, seperti yang kita maklumlah amalan-amalan haji ni. Kemudian kita hok duduk sini ni, kita hendak melakukan haji ni, kita puasa sunat hari Arafah. Kemudian esok kita sambut hari raya, kita sembelih binatang korban, kita takbir setiap kali lepas pada waktu sembahyang. Jadi benda ni kata ulama seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Qaffal dalam kitab dia lah, Mahasinus Syariah. Apa yang dibuat oleh orang yang tidak melakukan ibadat haji di tempat masing-masing, sebenarnya asasnya adalah untuk kita ni cuba menyertai juga orang yang melakukan ibadat haji di Mekah.
mengikut kemampuan dan juga benda yang disyariatkan kepada kita. Orang Mekah, ya, Mekah ni ibadat ulama kata dengan jasad dan juga harta. Bersusah payah pergi Mekah, habis duit pergi Mekah kerana menyahut panggilan Allah Ta'ala dan taat kepada Allah Ta'ala. Maka kita duduk kampung, kita ada juga ibadat badan kita dan kita ada juga ibadat harta kita, kerana nak ada tasyabuh, maknanya mengikut dan mencari persamaan juga dengan orang yang buat ibadat haji di Mekah. Kita berzikir seperti mana orang duduk di hari Arafah pun berzikir, orang pergi haji labbaik Allahumma labbaik, kita pun digalakkan berzikir juga pada hari ini, takbir, tahlil, tahmid. InsyaAllah sebelum buka pun kita akan buat tahlil dah. Sempena dengan hari Arafah ni kita nak banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara umumnya yang kita nak buat di sini ni ialah kerana kita nak mengikut amalan yang dibuat oleh orang buat haji tu, supaya kita dapat juga kelebihan kita duduk sini walaupun kita tak pergi haji. Dan kata ulama, keseluruhan ibadat haji ni sebenarnya adalah tujuan dan maksud dia itu adalah nak menghidupkan semula ibadat dan juga memperingati Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim AS ni, kalau kita tengok amalan haji yang kita buat, kebanyakannya diambil daripada apa yang berlaku kepada Nabi Ibrahim dan juga anak isteri dia. Tawaf, sa'i di antara Safa dengan Marwah dan seumpamanya, sebahagiannya itu diambil daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan juga oleh keluarga dia, supaya kita ingat perjuangan Nabi Ibrahim. Yang mana kata ulama yang paling besar sekali ialah dua perkara. Yang pertamanya ialah Nabi Ibrahim ni dia menentang penyembahan berhala. Ya, menentang penyembahan berhala. Jadi zaman Nabi Ibrahim ni, masa mula-mula dia dakwah di negara dia, di Iraq, kerajaan Babylon, dia lawan orang sembah patung berhala. Tak ada seorang pun ikut Nabi Ibrahim. Hanya dua orang saja, isteri dia dan juga yang dia katakan anak saudara dia, Nabi Lut. Orang lain semua kafir belaka. Kemudian Nabi Ibrahim pun berhijrah ke Damsyik, ke Palestin. Dan Allah Ta'ala suruh Nabi Ibrahim ni buat Masjidil Haram. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah ibadat pertama yang sahih, yang betul adalah di Mekah, Masjidil Haram. Sebab apa? Sebab dulu atas muka bumi ni tak ada tempat orang buat untuk ibadat kepada Allah Ta'ala. Semua orang sembah patung berhala belaka. Jadi Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala tanggungjawab akan ke atas dia buat tempat ibadat yang pertama, Masjidil Haram. Itu perjuangan Nabi Ibrahim. Kita kena hidupkan rumah Allah Ta'ala, kena lawan hak selain daripada itu. Kemudian yang kedua je, yang menjadi berhala yang kedua lah, yang dilawan oleh Nabi Ibrahim ni, bila orang beriman dengan sebab dan hukum alam. Jadi Nabi Ibrahim ni, Tuhan beri kepada dia mukjizat melawan hukum alam. Api jadi sejuk. Macam kita hari ni lah, orang beriman kepada sains. Oh, dia kata ni Tuhan tak ada sebab bila kita cek dalam amal tak ada Tuhan. Dia beriman dengan sebab. Sebenarnya kita patut beriman dengan pencipta sebab, bukan beriman dengan sebab. Api panas, air batu sejuk, bukan ia tu terjadi dengan sendiri. Ada yang mengatur, meletakkan sistem dan hukum alam, menjadikan benda tu begitu. Mustahil dunia ni tidak ada yang mengatur, yang meletakkan suatu perkara tu di tempat dia, yang menyusun, mustahil. Sebab apa ulama kata an-nizam yadullu 'alal munazzim. Aturan dan sistem menunjukkan adanya yang mengatur dan yang membuat sistem tu. Sistem tak akan mari tiba-tiba. Aturan tak akan mari secara kebetulan. Kebetulan mustahil mewujudkan sistem, aturan. Jadi sebab itulah Nabi Ibrahim, berhala kedua yang dia lawan ialah orang yang menyembah aturan. Sepatutnya dia kena menyembah pengatur yang meletakkan sebab tu. Jadi macam kita kata berlaku mukjizat kepada Nabi Ibrahim, api jadi sejuk. Nak kabarnya api tak wajib panas. Cuma kita biasa tengok api panas. Tapi kalau daripada awal dulu Tuhan buat api sejuk, air batu panas, kita akan rasa pelik pula api panas. Cuma Tuhan tak buat gitu. Itulah kita kata kita mesti mengikat diri kita ni dengan perjuangan dan juga amalan yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, dengan ibadat haji dan juga ibadat-ibadat yang kita buat di tempat kita ni, supaya kita kembali kepada agama Islam yang asal,
yang diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu dulu perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur kita. Aimik dia Bukit Tunggal dah. Rasanya lah. Doa. Abu Sa'id Mak dia Bukit Tunggal. Dan juga terima kasih kepada pihak masjid dan juga YB Doktor dan semua yang hadir pada petang ni. Jadi setakat tu dulu, apa yang baik daripada Allah Taala, yang kurang pada diri saya sendiri. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.